Selamat sejahtera Puan dan rakan-rakan sekalian. Kami dari DAT 5B akan menjalankan kajian tentang tahap kesedaran tentang semangat bergotong royong dengan menemu ramah masyarakat-masyarakat di bandar. Saya Mosha Sharon, nombor matrik 1028. Saya akan menjalankan temu ramah di Setiawan, Perak. Saya Hema Supramaniam, nombor matrik 1052. Saya akan menjalankan temu rama di Telekintan, Perak. Saya Tashwini Ganesa, nombor matrik 1040. Saya akan menjalankan temu rama di Rawang Selangor. Saya Subhash Andalaki Nadaraja, kad matrik 1050 dan akan menjalankan temu rama di Batu Cave, Selangor. Saya Yap Li Ching, nombor matrik 1012. Saya akan menjalankan temu ramah di Subanjaya, Selangor. Selamat sejahtera, saya Yap Li Ching, nombor matrik 11 DAT 18F1012. Hari ini saya ingin membuat temu ramah bersama saudari Yap Li Yin berkaitan dengan tahap kesedaran komuniti terhadap semangat gotong royong. Sila saudari nyatakan nama sendiri, berapa umur saudari, di mana saudari tinggal sekarang, pekerjaan saudari, serta sudah beberapa lamakah saudari menetap di kawasan setempat ini. Selamat petang, nama saya Yap Li Yin. Saya berumur 18 tahun. Saya tinggal di USJ 12. Saya seorang pelajar di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Saya telah menetap di sini selama 18 tahun. Selamat tengah hari, Encik nama Encik Lavender ya? Ya. Okey, hari ini saya ingin bertanya beberapa soalan tentang aktiviti gotong royong. Okey, yang pertama, boleh tak Encik memperkenalkan diri anda dari segi nama, umur, di manakah saudara tinggal dan di mana anda bekerja dan sudah berapa lama anda sudah tinggal di sini? So, nama saya Lavender Murti, umur saya 20. Saya tinggal sini dah 20 tahun macam tu. Memang dah masa lahir memang ada kat sini dah. Umur 1 dah ada kat sini dah. Saya tinggal di Taman Central Point Batu Cave dan saya kerja di kilang plastik di Seri Gombak. Hai, saya Sharon. Hari ini saya akan temu duga saudari ya. Siapakah nama saudari? Hai Sharon, nama saya Debbie Chang. Berapakah umur saudari? Saya berumur 20 tahun. Di manakah saudari tinggal? Setiawan, Perak. Saudari tengah bekerja atau masih pelajar lagi? Saya seorang mahasiswi di Universiti Malaya. Sudah berapa lamakah saudari menetap di kawasan setempat ini? Lebih kurang 20 tahun. Selamat sejahtera saudari Savita, apa khabar? Selamat sejahtera saudari Hema. Saya khabar baik. Saudari sihat? Sehat. Savita boleh memperkenalkan diri anda? Okey, nama penuh saya Savita anak perempuan Sarah Rahmat. Umur saya ialah 20 tahun. Di manakah saudari tinggal? Saya tinggal di Taman Jaya, di Teluk Intan, Perak. Saudari bekerja ke atau belajar? Saya seorang pelajar di Universiti Teknologi Malaysia. Oh, baik. Sudah berapa lama saudari menetapkan di kawasan setempat tinggal ini? Saya tinggal di sini selama 13 tahun. Selamat sejahtera saudari, apa khabar? Khabar baik. Saudari, kami sedang membuat satu kajian tentang tahap kesedaraan terhadap gotong royong di kawasan taman dengan melalui atas tarian. Dan kerjasama saudari akan amat dihargai dalam menjayakan kajian tersebut. Okey. Sila kenalkan diri anda. Nama saya Vishantini, umur saya 21 tahun dan saya tinggal di Rawang. Saya kerja sebagai Customer Service Executive. Okey, sudah berapa lama saudari menetapkan di kawasan setempat ini? Sudah 12 tahun. Bolehkah saudari memberikan 5 contoh aktiviti gotong royong? Pertama, membersihkan kawasan taman, seterusnya menceraikan kelas di sekolah,
Ketiga, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara. Keempat, melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan dan membersihkan kawasan stadium selepas aktiviti hari sukan. Ada contoh aktiviti gotong royong adalah mengecat pagar taman perumahan, mencuci longkang taman perumahan, menanam pokok di sekeliling taman perumahan, mengutip sampah sarak di sekeliling taman perumahan dan membersih pondok keselamatan taman perumahan. Menyapu daun-daun kering, mencuci longkang, mencabut rumput, menyiram pokok-pokok dan mencat dinding. Yang satu adalah menyapu sampah dan mengecat dinding, lepas tu mencuci longkang dan kolam dan juga menanam pokok dan juga mengutip daun kering di kawasan. Aktiviti gotong royong ini maksudnya kita membersihkan satu tempat secara berkumpulan, dan aktiviti-aktiviti masa kita buat masa gotong royong merupakan menyapu sampah, membuang sampah, mengutip sampah, mengelap lantai, lepas tu mengelap cermin. Untuk soalan kedua, pada pendapat saudari, bagaimanakah cara untuk memupuk semangat bergotong royong dalam komuniti? Okey, pada pendapat saya, terutamanya pengerusi taman perumahan tersebut wajib bertanggungjawab untuk mengaturkan aktiviti gotong royong sekurang-kurangnya pada setiap bulan. Penduduk sebuah kampung pun kenalah mengambil inisiatif untuk memupuk aktiviti gotong royong. Selain itu, guru-guru di sekolah pun perlu mengajar pelajar-pelajar tentang kepentingan bergotong royong. Pada pendapat saya, penerapan dalam pendidikan di sekolah wajar dilaksanakan untuk menyemai amalan ini dari peringkat awal lagi. Dalam pendidikan, amalan ini dapat ditanam melalui mata pelajaran seperti pendidikan moral dan civic. Memang teknologi dah bagi macam dah moden masa ni. Kalau nak memupuk semangat gotong royong dalam masa ini, kita boleh buat apa tau? Masa dulu kita buat, kita pergi satu-satu rumah, ketuk pintu, lepas tu suruh dia orang ambil bahagian. Kalau sekarang kita boleh ambil inisiatif memessage dia orang dalam WhatsApp, membuat poster, membuat advertisement yang video kecil, video pendek untuk bagi mereka faham apa kepentingan gotong royong. Pada pendapat saya, kami boleh memupuk semangat dengan membuat kempen kesedaran gotong royong, dan juga kita boleh keluarkan pamflet bagi setiap penduduk di kawasan dan nyatakan apa kelebihan gotong royong dari apa boleh capai dengan membuat gotong royong. Lagi satu cara untuk memupuk semangat di kawasan gotong royong adalah kita boleh bekerjasama dengan semua penduduk di kawasan tanpa mengira bangsa. Contohnya memupuk semangat perpaduan dengan bangsa Melayu, Cina dan juga India. Yang pertama, menerapkan kepentingan gotong royong dalam pendidikan. Seterusnya, media massa perlu menanam amalan bergotong royong dalam penglibatan dalam aktiviti tersebut. Selain itu, badan NGO pula membantu kerajaan untuk menarik minat masyarakat dalam amalan gotong royong ini. Okey, soalan dua adalah bolehkah saudari nyatakan manfaat melaksanakan aktiviti gotong royong dalam komuniti? Ya, boleh. Melalui bergotong royong, kita dapat memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Contohnya, kalau melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong, kita boleh mengenali jiran tetangga dengan lebih baik dan boleh mengelakkan demam penyakit denggi yang mana sangat membahayakan kami sekarang. Manfaatnya ialah memudahkan objektif yang ingin dicapai. Contohnya, aktiviti gotong royong yang dianjurkan oleh pihak sekolah untuk membersihkan persekitaran sekolah seperti Dewan Serbaguna, kelas dan padang. Jikalau setiap murid melibatkan diri, objektif tetap tercapai dalam masa yang singkat. Pada masa yang sama, semangat perpaduan antara satu sama lain dapat diperkukuhkan. Bagi saya, antaranya adalah kawasan sekeliling kita boleh menjadi lagi bersih dan selesa. Lepas tu, aktiviti gotong royong ni, dia dapat mengeratkan silaturahim antara komuniti.
Lepas tu dia pun dapat mengisi masa lapang dengan bermanfaat lah. Maksudnya daripada main game lah, tidur lah, baik kita bergotong royong, kemas keliling taman perumahan semua tu kan. Ada beberapa manfaat yang sangat penting masa kita menjalankan gotong royong ni. Ada dua faktor yang paling penting. Yang pertama dari segi kesihatan, kedua dari segi kemasyarakatan. So yang pertama kesihatan, memang kita tahu pasal jangkitan denggi di Malaysia memang buruk lah, macam kes dia makin meningkat. So dengan membersihkan kawasan ini kita boleh menghindari jangkitan denggi. Lepas tu kita boleh juga memupuk semangat kejiranan dalam kediaman kita sempena buat gotong royong ini. Manfaat adalah meringankan beban pekerjaan, menimbulkan sikap sukarela antara masyarakat, membina hubungan yang baik dengan antara satu sama lain dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Seterusnya, apakah kesan jika saudara dan komuniti di tempat tinggal saudara tidak mempunyai kesedaran dan semangat bergotong royong? So dalam ini saudara, saya nak mengongsikan satu experience saya, experience sendiri saya. Satu hari, memang tahun lepas kot, masa kita orang gotong royong di tempat permainan kanak-kanak, kita berjumpa dengan kaca-kaca gelas. So memang saya takutlah apa jadi kalau kanak-kanak ni jalan atas kaca tu. So memang daripada experience ni saya faham kalau kita orang tak buat gotong royong, memang penduduk di sini akan hidup di suasana yang tidak selamat, tidak selesa dan tidak ada kesihatan, faktor kesihatan. Jika saya ataupun komuniti di tempat tinggal saya tidak mempunyai kesedaran dan semangat bergotong royong, saya rasa persekitaran tempat tinggal akan tak terurus dan dia akan jadi kotor. Selain itu, penduduk-penduduk di tempat itu akan dijangkiti penyakit. Sikap malas dan pentingkan diri antara jiran memang akan wujudlah nanti. Kita boleh menjangkiti dengan pelbagai penyakit. Kesannya adalah kawasan rumah mereka akan nampak sentiasa kotor dan juga kita boleh dijangkiti dengan pelbagai penyakit sekarang. Kesannya ialah kita tidak dapat memahami perspektif orang lain dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan seperti vandalisme. Okey, soalan terakhir tentang soalan latar belakang ialah apakah nilai-nilai lain yang dapat dipupuk dalam melaksanakan aktiviti gotong royong dalam komuniti? Bagi saya, nilai yang dapat dipupuk tu selalunya nilai bekerjasama, nilai bertanggungjawab dan nilai mencintai alam sekitar. Bertanggungjawab, bekerjasama dan membantu antara satu sama lain. So kalau nilai-nilai yang boleh memupuk dengan membuat gotong royong, pertamanya bertanggungjawab. Kita boleh menghasilkan insan yang bertanggungjawab atas kesihatan penduduk jiran dia. Kedua, rasional. Membuat gotong royong ini merupakan satu tindakan yang rasional. Ketiga, memupuk sifat kejiranan, semangat kejiranan maksud saya. Antara nilai-nilainya adalah perpaduan. Setiap penduduk di kawasan akan bekerjasama tanpa mengira bangsa dan menghormati satu sama lain. Nilai yang kedua ialah kesederhanaan. Melalui gotong royong ini, penduduk-penduduk di kawasan akan mula menghargai kawasan yang mereka tinggal dan tidak akan buang sampah lagi. Nilai-nilainya ialah bekerjasama, disiplin dan menghargai dan menyayangi alam sekitar. Last sekali, 4 soalan keadaan semasa isu. Yang pertama sekali ialah adakah saudari pernah terlibat dalam program gotong royong secara sukarela? Ya, saya pernah. Ya, memang saya dah seperti saya kata tadi, saya memang ambil bahagian dalam aktiviti gotong royong di tempat kediaman saya dah lebih 20 tahun. Memang dari 5 tahun macam tu follow ayah saya buat gotong royong. Lepas tu masa dah kahwin semua,
memang saya enter lah gotong royong. Ya, saya pernah. Ya, masa persekolahan. Tak lama. Ya, pernah. Okey, seterusnya, apakah cabaran yang dihadapi oleh saudara semasa menjalankan aktiviti gotong royong? Seperti kadang-kadang barang tidak cukup. So kalau cabaran memang ada banyak segi. Dalam segi barangan pula, ada masa yang kita tak dapat barangan yang mencukupi. Ada macam kalau nak bersihkan dewan kita orang, dewan kediaman ini, kita kena ada at least 5 orang menyapu untuk ambil 2 jam untuk menyapu satu dewan. Kalau seorangnya menyapu, ini akan ambil 5 tahun, 5 tahun pula. Ini akan mengambil masa 5 jam dan orang tu akan rasa penat sangat cepat. Cabaran yang saya hadapi ialah kurang sokongan, iaitu tidak banyak yang hadir atau sokong aktiviti gotong royong. Antara cabarannya ialah kami tidak pernah dapat sokong yang penuh daripada penduduk di kawasan kami untuk membuat gotong royong ini. Jadi kami akan membuat semua kerja dengan penduduk yang menyokong dan menghargai kebersihan kawasan kita sahaja. Bagi saya, cabaran terbesar dia bila ahli kumpulan kita tak bekerjasama sebab penat dan letih nak bergotong royong sebab cuaca panas sangat. Lepas tu ada juga masa bila kita tak jaga keselamatan, bila bergotong royong ke mungkin kita akan terjatuh ke, terselip kaki ke. Saya dapat mengelakkan kemalasan. Seterusnya, saya seorang yang kurang berinteraksi. So, setelah melibatkan dalam aktiviti gotong royong ini, saya mula berinteraksi dengan orang lain dengan mengelakkan daripada kurang bersosial. Seterusnya, soalan dia ialah, bolehkah saudari menyatakan risiko-risiko jangkitan penyakit kepada komuniti sekiranya kawasan perumahan tidak terjaga? Bagi saya, antara risiko penyakit demam denggi, H1N1. Lepas tu kan sekarang musim COVID-19 kan. Maybe COVID-19 pun boleh terjangkit kot sebab kot-kot lah waktu gotong royong kena gigit dengan nyamuk. Risiko maksudnya seperti yang saya kata tadi, memang ada jangkitan virus jangkitan Aedes. Dan jangkitan Aedes ni boleh menyebabkan orang ada penyakit denggi. Dan kita mesti menghindari nyamuk-nyamuk ni daripada membiak di tempat begitu. So dengan mengutip sampah dan ada juga jangkitan virus. Jangkitan virus coronavirus ini di mana kita akan mensanitizekan kita akan membuat sanitization di lift dan tangga-tangga semua tu. Ia membawa penyakit seperti denggi. Selain daripada denggi, ada tak apa-apa lagi? Denggi, COVID. Denggi dan sakit tahun. Risikonya adalah penduduk di kawasan mereka boleh dijangkiti dengan demam denggi dan juga HFND. Jika saudari pernah melakukan aktiviti gotong royong, apakah perasaan saudari selepas melaksanakan aktiviti gotong royong tersebut? Saya rasa puas dan gembira. Bagi saya, lepas gotong royong selalunya memang saya rasa puas hati. Sangat-sangat puas hati ataupun gembira. Sebab sekeliling kawasan rumah saya dah bersih, selesa. Satu lagi saya akan rasa bangga. Saya bangga sebab selalunya gotong royong kan 3 kaum, ramai-ramai kaum buat sama-sama kan. Rasa macam satu Malaysia. So saya suka. Saya rasa sebagai seorang penduduk yang bertanggungjawab. Dan saya rasa saya ada tanggungjawab ke atas keselesaan, keselamatan anak-anak saya, bukan saja anak-anak saya, setiap orang di kediaman ini. Menjamin kebersihan persekitaran dan menanam sikap bertanggungjawab pada diri sendiri. Saya akan rasa berpuas hati kerana saya telah membersihkan kawasan yang saya tinggal.
Soalan yang terakhir, pada pendapat saudari, bagaimanakah semangat dan aktiviti bergotong royong di dalam komuniti dapat terus dipupuk dalam krisis pandemik COVID-19 ini? Masyarakat perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan supaya tidak menjangkiti dengan wabak tersebut. So dalam memang masa ni kita tak boleh buat lah gotong royong besar-besar secara berkumpulan sebab kan ada social distancing semua tu, SOP. SOP semua tu. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat gotong royong dalam segi kecil, dalam kuantiti yang kecil, di mana mereka akan gotong royong rumah dia orang sendiri. Bukan itu saja, kalau ada kawasan di depan rumah, korang boleh bersihkan benda tu, kawasan tu. So kita kena rajin lah. Kalau nak keluar gotong royong memang tak mungkin lah sebab patutnya semua orang duduk rumah PKB kan. Bagi saya, ibu bapa boleh memupuk anak-anak untuk adakan gotong royong keluarga di rumah. So macam anak-anak tak rasa malas, kat rumah pun boleh bersih. Kita bersihkan sekeliling rumah dan kawasan rumah kita. Satu keluarga tu gotong royong sama-sama. Guru-guru pun terus boleh turut mengajar tentang kepentingan gotong royong melalui atas talian. Pada pendapat saya, aktiviti gotong royong bolehlah diadakan dalam skala yang kecil dan mematuhi SOP. Seterusnya, kita perlulah menyebarkan kesedaran untuk bersemangat dalam aktiviti gotong royong melalui media sosial. Dalam masa pandemik COVID-19 ini, setiap penduduk kawasan hendaklah menjaga kebersihan kawasan rumah masing-masing kerana saya rasa sekarang pada masa ini gotong royong adalah sukar dilakukan secara berkumpulan. Selesainya sesi temu ramah kita, daripada temu ramah ini, kita akan mendapati bahawa ramai juga yang masih aktif melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Tetapi cabaran yang dihadapi oleh mereka yang menyertai adalah banyak kerana tidak ramai yang berminat dalam aktiviti ini. Kita juga dapat mengenal pasti bahawa kesan akibat tidak bergotong royong boleh membawa penyakit yang membahayakan nyawa kita. Namun begitu, ada juga segelintir masyarakat yang masih mempunyai tahap kesedaran yang rendah kerana mereka kurang diberi pendedahan. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus memupuk semangat bergotong royong dalam diri masing-masing. Sekian, terima kasih.